Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Meja Nurzila Aziz dan juga pelajar sekalian. Saya Azwan Safwan bin Omar, nombor matrik 289297 merupakan daripada kumpulan G9 akan membentangkan berkenaan subjek VKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2 dan tajuk tugasan yang akan kumpulan kami bentangkan adalah atur cara majlis dan juga acara di dalam dewan dan di luar dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 9 VKM B1021 Pembangunan Masyarakat 2. Kami akan membentangkan tentang atur cara majlis di dalam dewan dan di luar dewan. Kandungan tajuk, pendahuluan, definisi atur cara majlis, kategori majlis, jenis-jenis majlis, elemen penting atur cara majlis di dalam dan luar dewan, lain-lain dan kesimpulan. Pendahuluan. Dalam merencanakan sesuatu penganjuran majlis, pihak penganjur harus menitik beratkan beberapa aspek seperti pengurusan, pelaksanaan, pengendalian dan juga sambutan. Aspek atur cara majlis adalah perancangan yang teliti bagi memastikan kelancaran aktiviti yang dijalankan. Aspek ini harus dititik beratkan tanpa mengira di mana aktiviti itu dijalankan, sama ada di dalam dewan atau di luar dewan. Definisi atur cara majlis. Kamus Dewan 2017 mendefinisikan atur cara sebagai pelbagai kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan, merangkumi upacara, persidangan, persembahan yang dijalankan mengikut aktiviti jawatankuasa dan kumpulan tertentu. Lin van der Wegen 2007, event ditakrifkan kepada 3 jenis iaitu event, special events, event management. Kategori majlis. Majlis dibahagikan kepada 4 kategori. Yang pertama, majlis rasmi dan formal. Yang kedua, majlis rasmi tetapi tidak formal. Yang ketiga, majlis tidak rasmi tetapi formal. Dan yang keempat, majlis tidak rasmi dan tidak formal. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada tenaga pengajar kita, iaitu Meja Nurzila Aziz dan juga pelajar sekalian. Okey, saya merupakan daripada kumpulan G9. Nama Azwan Safwan bin Omar, nombor matrik 289297 dan saya akan membincangkan beberapa topik atau subtopik yang terutamanya adalah majlis rasmi dan formal. Majlis rasmi dan formal merupakan majlis atau aktiviti yang sumber peruntukannya diperolehi daripada kerajaan seperti hari bekerja dari Isnin hingga Jumaat, iaitu di pejabat, luar pejabat, majlis penuh istiadat dan juga majlis jamuan ataupun pada malam atau hujung minggu, iaitu di luar waktu rasmi bekerja. Okey, majlis rasmi dan formal perlu melibatkan pembesar negara ataupun negeri dan menepati setiap aspek protokol yang ditetapkan secara penuh. Sebagai contoh adalah majlis jamuan makan oleh Perdana Menteri bagi meraihkan ketua kerajaan yang membuat lawatan di Malaysia. Dan ini adalah contoh gambar yang diberikan. Okey, di sini mari kita lihat pula kepada majlis rasmi tetapi tidak formal. Majlis rasmi tetapi tidak formal merupakan majlis atau aktiviti yang mana sumber peruntukannya daripada pihak kerajaan tetapi terdapat sedikit pelonggaran dari aspek protokol. Antara majlis rasmi tetapi tidak formal ialah program turun padang ataupun lawatan dan juga majlis perasmian. Okey, dalam pada itu, ini adalah majlis tidak rasmi tetapi formal. Majlis tidak rasmi tetapi formal merupakan majlis atau aktiviti yang sumber peruntukannya bukan daripada sumber kerajaan tetapi diperolehi daripada individu atau pertubuhan dan juga kelab. Majlis biasanya dihadiri oleh orang-orang kenamaan daripada senarai keutamaan persekutuan dan negeri atau warta kerajaan persekutuan 13 November. Contoh ialah mesyuarat agung PABG di sekolah-sekolah. Ini merupakan majlis tidak rasmi dan juga tidak formal. Majlis tidak rasmi dan tidak formal adalah majlis atau aktiviti yang dianjurkan oleh pihak swasta atau bukan kerajaan. Dengan seluruhan, kos penganjur dan pelaksanaan dibiayai sepenuhnya oleh pihak penganjur. Semua pihak yang terlibat tidak perlu mematuhi sepenuhnya peraturan dan adat bagi majlis rasmi. Sebagai contoh, seperti sambutan Hari Keluarga, majlis ramah mesra dan juga sebagainya
Hari keluarga yang merupakan contohnya adalah seperti yang di dalam gambar tersebut. Di sini kita lihat kepada jenis-jenis majlis. Jenis-jenis majlis. Di sini kita lihat ada 4 kategori, iaitu dalaman, luaran, antarabangsa dan juga kebangsaan. Okey, daripada dalaman, iaitu majlis dalaman merujuk kepada acara yang melibatkan penyertaan dalam kalangan ahli-ahli organisasi penganjur sendiri. Dan juga majlis luaran, iaitu jenis majlis luaran merujuk kepada skop pelibatan peserta yang tidak terhad kepada pekerja atau ahli-ahli dalam sesuatu organisasi ataupun kumpulan sahaja. Dan antarabangsa, majlis di peringkat antarabangsa biasanya bercorak sukan, kebudayaan, kempen pelancongan, mesyuarat ketua-ketua negara serta agenda lain yang melibatkan penyertaan daripada beberapa negara tersebut. Dan kebangsaan, majlis peringkat kebangsaan memerlukan pelibatan atau penyertaan daripada pelbagai negeri. Dan ini adalah elemen-elemen penting dalam atur cara majlis. Okey, di sini kita lihat adalah perkara yang perlu kita buat sebelum memulakan majlis atau atur cara majlis. Okey, sebelum majlis kita seharusnya menyediakan kertas kerja, peruntukan kewangan, persiapan tempat dan logistik, protokol jemputan dan juga sambutan semasa majlis, pentadbiran majlis, keselamatan dan perubatan. Ini adalah perkara asas yang penting. Dan juga publicity dan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Nasir, 289133. Baik, untuk pembentangan saya akan membentangkan subtopik yang bertajuk penyediaan kertas kerja. Penyediaan kertas kerja amat penting kerana persiapan ini akan menentukan hala tuju sesuatu majlis atau acara yang diadakan. Format penyediaan kertas kerja perlu mengandungi beberapa perkara berikut. Antaranya adalah nama majlis atau acara. Kedua, pengenalan yang mempunyai tujuan, latar belakang dan objektif. Seterusnya, maklumat majlis atau acara yang mempunyai tarikh, masa, tempat atau cara, jemputan serta pelantikan pengerusi mengikut kesesuaian majlis atau acara. Keempat adalah impak majlis atau acara. Kelima, anggaran peruntukan dan implikasi kewangan. Keenam, ulasan kementerian atau agensi yang berkaitan. Ketujuh adalah syur untuk pertimbangan dan kelulusan. Baik, sebelum melaksanakan sesuatu majlis atau acara, kita sebagai penganjur perlu melihat kepada beberapa perkara, iaitu kenapa majlis tersebut diadakan, apakah atur cara yang akan dijalankan, bila ia akan diadakan, di mana akan berlangsung, siapa tetamu, kenamaan, peserta atau jemputan, dan bagaimana untuk melaksanakan acara. Melalui kaedah-kaedah ini, penganjur dapat merangka satu kertas kerja yang terbaik dalam memastikan suatu majlis dapat dilakukan dengan lancar dan berkesan. Baik, seterusnya, dalam melakukan atau merancang sesuatu majlis atau acara, perkara paling penting adalah kewangan. Topik yang seterusnya adalah peruntukan kewangan. Ada 3, iaitu tata cara perolehan, perincian kewangan dan agihan peruntukan. Dalam tata cara perolehan, dalam membuat perolehan pengurusan majlis atau acara, setiap penganjur mesti mematuhi beberapa perkara seperti mematuhi peraturan kewangan yang berkuat kuasa, memohon kelulusan khas kadar Kementerian Kewangan jika perlu. Ini melibatkan suatu agensi dalam kerajaan lah. Mengikut bajet yang telah diluluskan,
Jangan kita over budget, buat sekadar perlu. Seterusnya, merancang perolehan dengan teliti bagi memastikan semuanya teratur dan boleh dilaksanakan pada masa yang dikehendaki berlandaskan peraturan semasa. Okey, seterusnya adalah perincian kewangan. Dalam perincian kewangan adalah penting bagi menyediakan anggaran perbelanjaan secara terperinci dengan mengambil kira impak perbelanjaan dan dasar penjimpatan selaras dengan perkeliling dan arahan yang sedang berkuat kuasa dan terkini. Jangan over, kita kena jimat-jimat lah. Seterusnya, yang terakhir adalah agihan peruntukan. Pengurus atau penyeras kewangan perlu mengagihkan peruntukan kewangan kepada jawatan kuasa pelaksana atau petugas seperti kelulusan pengerusi. Bagi bajet ikut apa yang telah diluluskan. Jangan terlebih, jangan terkurang. Seterusnya, melaksanakan agihan dengan kadar segera bagi memastikan kerja-kerja persiapan dan perolehan majlis atau acara tidak tertangguh dah lewat. Dah dapat bajet, serah pada orang yang perlu menerima bajet itulah agar persiapan majlis boleh dilakukan tanpa sebarang masalah. Assalamualaikum, nama saya Syamsul Fika Binti Samsudin. Nombor matriks 289-210. Saya akan menerangkan perkara-perkara penting yang mesti diambil kira adalah seperti berikut. Yang pertama, diketahui umum dan mudah dituju. Yang kedua, mempunyai tempat letak kereta yang mencukupi. Yang ketiga, mempunyai ruang lega yang luas. Yang terakhir, sesuai dengan jenis majlis yang hendak diadakan. Pada kebiasaannya, terdapat majlis yang boleh diadakan di dalam dewan ataupun di ruang terbuka. Penggunaan protokol majlis adalah terhad kepada jenis majlis dan juga tempat majlis itu diadakan. Majlis yang diadakan di tempat terbuka ada juga di tempat ibadah. Penggunaan protokol adalah terhad dan terpaksa diubah sesuai mengikut keadaan. Protokol jemputan dan sambutan. Bagi setiap majlis yang hendak diadakan, 5 perkara berikut yang perlu diambil perhatian bagi mengadakan majlis di dalam dewan atau di luar dewan. Ringkasan senarai. Tujuan menyediakan ringkasan senarai adalah untuk membantu penganjur mengetahui kategori dan bilangan tetamu. Penganjur dapat membuat perancangan jamuan, anggaran belanjawan, jumlah ahli jawatan kuasa, tempat letak kenderaan dan susunan atur di dalam dewan atau di luar dewan. Senarai nama. Senarai nama adalah nama-nama tetamu mengikut kategori. Senarai nama ini bukan saja nama sahaja tetapi hendaklah mengandungi bukti-bukti lain yang lengkap. Senarai mengikut keutamaan. Senarai tetamu dari senarai nama yang disediakan dan disusun mengikut susunan keutamaan. Senarai ini hendaklah mengikut panduan dan susunan persekutuan dan atau negeri. Dalam menyediakan senarai ini tidak perlu ditulis secara terperinci, memadai nama dan jawatan sahaja. Senarai jawapan kehadiran. Senarai ini adalah sama dengan senarai ketiga tetapi ditambah dengan 2 ruangan di sebelah kanan untuk ditandakan hadir dan tidak hadir. Ruangan ini adalah ditandakan serta-merta sebaik saja menilai jawapan hadir atau tidak hadir. Senarai hadir. Senarai yang terakhir dan mengandungi senarai tetamu yang menjawab hadir saja. Nombor kerusi tetamu akan dicatatkan di dalam senarai ini. Pentadbiran majlis. Atur cara pentadbiran majlis adalah satu dokumen mengandungi urutan atur cara majlis yang ditulis secara terperinci. Penulis dokumen mestilah terdiri daripada mereka yang mahir dalam pengurusan dan penganiayaan atur cara pentadbiran majlis. Dokumen ini penting sebagai panduan kepada semua pihak yang terlibat dalam penganiayaan majlis. Tujuan penyediaan atur cara pentadbiran majlis ini ialah sebagai panduan untuk pegawai yang mengandalikan majlis tersebut. Yang kedua, sebagai panduan kepada semua pegawai dan pekerja yang terlibat dalam majlis tersebut. Yang ketiga, menentukan majlis berjalan dengan lancar dan mengikut protokol yang ditetapkan. Pengawalan masa panduan untuk majlis pada masa akan datang. Yang last sekali, rekod. Penyediaan dokumen pentadbiran majlis mesti ditulis oleh orang yang pakar dan mahir dalam protokol jenis majlis yang diadakan. Bermula dari awal sehingga akhir majlis. Atur cara pentadbiran majlis yang baik mengandungi buktiran seperti masa, keterangan, urutan secara terperinci dan pegawai pihak yang bertanggungjawab.
Keselamatan dan perubatan. Patut ini perlu diambil kira oleh penganjur majlis bagi memastikan semua pihak termasuk tetamu dan khalayak berada dalam keadaan selamat. Faktor keselamatan adalah perkara penting dalam pengurusan suatu majlis. Mengerakui keselamatan tetamu, persekitaran dan peralatan yang digunakan dalam acara yang dianjurkan. Penyediaan pasukan perubatan bagi majlis yang diadakan adalah tertakluk kepada taraf tetamu kehormatan serta segala majlis. Pasukan perubatan bagi tetamu kehormat adalah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, manakala bagi orang awam daripada agensi sokong seperti Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Persatuan Bola Sabit Merah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Norman bin Rosman dengan nombor matrik 289368 akan membentangkan serta menerangkan bagi elemen terakhir sebelum majlis dijalankan, iaitu berkenaan dengan publicity dan media. Pada masa kini, publicity dan media merupakan elemen yang paling mustahak sekali. Publicity media akan memainkan peranan yang sangat penting bagi melapor serta menyebar luas sesuatu majlis yang dijalankan. Dan majlis sekarang ini pun sangat bergantung kepada publicity. Dan sesuatu majlis akan berjaya jika mendapat publicity yang sangat meluas. Jadi, bagi untuk semasa majlis, terdapat dua elemen penting, iaitu urusuta ataupun jawatan kuasa serta dan juga atur cara majlis. Yang pertama sekali kita pergi kepada berkenaan dengan jawatan kuasa. Umum mengetahui jawatan kuasa adalah sekumpulan orang yang dipertanggungjawabkan melaksanakan seterus komited dalam menjayakan sesuatu acara maupun majlis. Bagi melaksanakan majlis, terdapat 3 jawatan kuasa yang perlu dibentuk. Yang pertama sekali, jawatan kuasa yang utama adalah jawatan kuasa induk. Jawatan kuasa induk itu yang merancang, malah membuat keputusan ke atas perjalanan program ataupun acara tersebut. Yang kedua adalah jawatan kuasa pelaksana. Jawatan kuasa pelaksanaan sebagai tulang belakang, backbone yang melaksanakan tugas-tugas pengurusan mengikut rancangan yang telah dirancang dan ditetapkan. Yang ketiga, jawatan kuasa kerja untuk membantu tugas-tugas sesebuah organisasi. Okey, baik. Kejayaan sesuatu majlis bergantung kepada sejauh mana tugas yang diamanahkan dan dilaksanakan dengan baik serta cekap. Jawatan kuasa pelaksanaan perlu memastikan ianya bertindak pantas dan matang sekiranya berlaku sesuatu di luar jangkaan. Seperti membuat keputusan dengan pantas, yang pertamanya. Yang keduanya, mempunyai plan B ataupun backup plan ataupun plan alternatif yang akan digunakan sekiranya sesuai. Yang ketiga, tindakan mestilah rasional, sesuai dan teratur, merujuk kepada keadaan semasa. Kita lihat pula contoh struktur bagi jawatan kuasa majlis berskala besar. Untuk bagi jawatan kuasa bagi majlis majlis yang besar dan kompleks adalah memerlukan kombinasi memerlukan satu jawatan kuasa induk dengan kombinasi dan yang diperluaskan kepada jawatan kuasa pelaksanaan. Bagi jawatan kuasa majlis sederhana, hanya akan memerlukan satu jawatan kuasa induk dan terus kepada jawatan kuasa kerja. Dan bagi majlis yang berskala kecil, yakni yang lebih ringkas, dan terus kepada pegawai ataupun ahli yang dilantik, yang dipilih untuk menjalankan tugas-tugas yang tertentu yang telah dirancangkan. Bahagian kedua, bagi semasa majlis sudah semestinya berkenaan dengan atur cara majlis. Atur cara majlis adalah satu panduan asas untuk mengadakan sesuatu majlis ataupun program. Urutan acara yang akan tercatat dari mula waktu yang ditetapkan hingga selesai majlis. Ianya adalah jangka perjalanan program tersebut. Antara kegunaan atau cara majlis, yang pertama adalah bagi perancangan yang teratur dan sistematik. Yang keduanya adalah panduan apabila mengadakan raptai, rehearsal jika ingin mengadakan
pada satu hari sebelum, 2 hari ataupun 3 hari sebelum, memerlukan kepada rujukan atur cara. Yang ketiga, mengetahui status perjalanan acara tersebut oleh orang yang dijemput ataupun orang luar. Yang keempat, menjadi satu rujukan bagi masa depan, bagi melaksanakan postmortem penambahbaikan kepada majlis yang akan dijalankan pada masa depan. Yang kelima, atur cara ini sangat penting bagi acara ataupun majlis yang besar ataupun kompleks. Ianya kerana memerlukan koordinasi daripada pelbagai pihak untuk sesuatu majlis itu dijalankan dengan jayanya. Oleh itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya sudahi dengan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya adalah atur cara majlis. Atur cara sebuah majlis mempunyai beberapa kegunaan kepada pihak penganjur dan menjadi panduan asas kepada pihak yang ingin mengadakan sesuatu majlis ataupun program. Atur cara majlis juga merupakan urutan acara dalam majlis dari mula hingga akhir. Waktu yang sesuai untuk mengadakan majlis adalah di 11 siang. Walaupun begitu, majlis yang hendak diadakan pada 11 malam mestilah dimulakan selepas jam 8 malam dan ditamatkan selewat-lewatnya jam 11 malam. Jika majlis yang diadakan pada hari Jumaat di sebelah pagi, majlis tersebut hendaklah ditamatkan jam 12.45 tengah hari, dan jika dimulakan sebelah petang, hendaklah dimulakan selepas jam 2.45 petang. Penyediaan atur cara majlis ialah menyenaraikan dahulu acara mengikut urutan, kemudian menetapkan jangka masa setiap atur cara dengan meletakkan masa mula dan akhir pada setiap atur cara tersebut. Atur cara majlis mempunyai beberapa kegunaan. Antara kegunaannya ialah panduan untuk melihat majlis atau acara berjalan mengikut perancangan. Kedua, panduan semua pegawai petugas melaksanakan tugas dan rujukan untuk sesi raptai. Ketiga, panduan untuk pegawai atasan ataupun ketua penyelaras bagi mengetahui status sebenar perjalanan majlis maupun acara. Seterusnya, sebagai rujukan dan medium penambahbaikan pada masa hadapan. Dan terakhir sekali, bagi majlis atau acara yang mempunyai persembahan yang kompleks, atur cara persembahan perlu disediakan. Berikut adalah contoh penyediaan atur cara majlis mengikut amalan biasa, yang mana jarak ketibaan tetamu biasa dengan tetamu kehormat hendaklah tidak terlalu lama, iaitu dalam lingkungan 30 minit. Di sini kita boleh lihat dari 8.40 pagi iaitu ketibaan pelajar dan staf sehinggalah 10.30 pagi di mana semua pelajar dan staf akan bersurai. Dari aspek ucapan pula, seboleh-bolehnya dihadkan kepada 3 orang sahaja, dengan dimulai ucapan tuan rumah dan diakhiri dengan ucapan tetamu kehormat. Jangka masa bagi ucapan yang pertama adalah dalam lebih kurang 5 hingga 7 minit, yang kedua iaitu tetamu khas 8 hingga 10 minit, dan ucapan perasmian iaitu tetamu kehormat dalam 20 hingga 25 minit. Sekiranya ucapan mempunyai satu ucapan dasar, maka jangka masa boleh dipanjangkan kepada 50 hingga 60 minit. Selepas majlis selesai, kita boleh membuat postmortem ataupun penilaian untuk membincangkan tentang isi-isi majlis dan kejadian semasa majlis, sama ada ia berjalan lancar ataupun tidak. Postmortem ialah mesyuarat yang diadakan selepas sesuatu majlis bagi mengukur tahap kejayaan majlis. Postmortem bertujuan untuk mencari punca kelemahan serta cara-cara mengatasi bagi majlis yang akan datang. Postmortem juga menggambarkan kerjasama dan tanggungjawab semua pihak dalam semua aspek pengurusan dan pengendalian sebelum, semasa dan selepas majlis rasmi.
Postmortem tidak akan mendapat kerjasama dari pihak yang terlibat seandainya digunakan untuk mencari kesalahan orang. Manakala penilaian pula, majlis yang telah selesai dilaksanakan perlu dinilai berdasarkan kepada objektif penganjurannya. Penilaian ini termasuklah aspek pengurusan majlis atau penilaian penceramah. Penceramah ini akan dilakukan jika berkaitan. Kaedah penilaian yang boleh dibuat melalui borang, soal selidik atau temu bual bersama audiens atau kumpulan sasaran yang berkait rapat dengan objektif sesuatu majlis. Hasil daripada penilaian tersebut hendaklah dibentangkan dan dibincangkan dalam mesyuarat postmortem jawatan kuasa berkenaan bagi mengenal pasti kelemahan yang boleh diperbaiki dan ditingkatkan untuk penganjuran majlis seumpamanya pada masa akan datang. Salam sejahtera, nama saya Li Fui Chin, nombor matrik 289061. Dalam atur cara majlis di dalam Dewan dan di luar Dewan, raptai majlis amat penting bagi sesuatu majlis, walaupun majlis tersebut merupakan majlis ulangan atau kerap diadakan. Raptai boleh dijalankan beberapa kali mengikut keperluan sekurang-kurangnya sekali, sehari sebelum majlis berlangsung. Raptai juga boleh dilakukan sama ada raptai separuh atau raptai penuh, bergantung kepada keperluan pihak penganjur. Tujuan raptai adalah supaya mereka yang terlibat tahu akan tugas dan tanggungjawab untuk menentukan urutan majlis, untuk menentukan jangka masa yang tepat, untuk memperbaiki kelemahan jika ada, untuk menyeras acara dan untuk membiasakan petugas-petugas dengan keadaan tepat. Kesimpulannya, keberkesanan pelaksanaan suatu majlis adalah bergantung kepada keupayaan menghasilkan perancangan yang baik, fungsi setiap ahli jawatan kuasa yang jelas dan tepat serta mempunyai atur cara yang lengkap. Pelaksanaan majlis atau program yang berkualiti bukan sahaja memberi impak kepada imej pihak terlibat atau organisasi, tetapi juga merupakan elemen penting dalam meningkatkan reputasi sama ada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pelbagai program sama ada berbentuk rasmi, tidak rasmi, formal dan tidak formal yang boleh dianjurkan, tetapi memerlukan satu garis panduan yang tepat bagi memastikan kelancaran majlis. Oleh itu, dengan adanya atur cara majlis yang teratur, maka matlamat dan objektif utama pelaksanaan majlis dapat dicapai, seterusnya dapat dijadikan panduan bagi aktiviti atau majlis lain pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.